Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Bertemu lagi kita dalam rancangan Malaysia hari ini. Hari ini kita akan membincangkan sedikit topik mengenai pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, bertuahnya kita pada hari ini kerana kita ditemani oleh beberapa ahli panel yang sangat-sangat hebat. Antaranya kita mempunyai Dr. Nurul Ashikin, Dr. Siti Khadijah, Tuan Muhammad Hafiz Sufi serta Profesor Dr. Alia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berbincang dengan ahli panel mengenai topik kita pada hari ini, kami ingin memberi sedikit pencerahan mengenai sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa serta konsep negara dan bangsa. Muncul sebuah filem di layar perak ketika ini, sebuah filem sutradara Samsul Yusof yang bertajuk Mat Kilau, di mana di dalam filem ini kita dapat lihat bagaimana pahlawan-pahlawan Melayu suatu ketika dahulu seperti Datuk Bahaman, Tok Gajah dan juga Mat Kilau itu sendiri cuba untuk mengusir anasir-anasir yang cuba menjajah tanah tumpahnya darah mereka sendiri. Ibarat harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dalam filem Mat Kilau juga, kita boleh lihat bagaimana pengarah cuba untuk menyampaikan mesej dan mengangkat betapa pentingnya kita untuk menjaga dan bersatu dengan bangsa kita sendiri dan mempertahankan negara kita dari dijajah oleh orang luar. Terbuktilah bahawa apabila sesuatu bangsa itu mencapai kesepakatan, ia akan menjadi senjata utama yang paling kuat untuk negara dan bangsa, ibarat bulat air kerana membetul, bulat manusia kerana muafakat. Sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa dapat kita pecahkan kepada dua tarifan. Yang pertama ialah sejarah di alam Melayu dan yang kedua ialah peradaban beridentitikan Malaysia. Untuk sejarah di alam Melayu dapat kita pecahkan kepada 4 pecahan, iaitu peradaban pribumi, peradaban Asia yang terdiri daripada China, India dan Timur Tengah, peradaban barat serta peradaban global. Untuk peradaban yang beridentitikan Malaysia dapat kita pecahkan kepada 3 payung yang berbeza, iaitu kemerdekaan pada tahun 1957, pembinaan negara dan pembinaan bangsa. Untuk perkembangan sejarah di alam Melayu dapat kita pecahkan kepada zaman prasejarah yang mana terdapatnya zaman Mesolitik dan juga zaman logam, dan seterusnya zaman proto-sejarah di mana wujudnya kerajaan-kerajaan awal seperti Langkasuka dan Kedah Tua, zaman pensejarahan di mana munculnya Kesultanan Melayu Melaka dan datangnya para penjajah, dan berakhir dengan zaman sejarah moden di mana kita merdeka pada tahun 1957 dan terbinanya negara bangsa Malaysia. Peradaban globalisasi ini merupakan sebuah fenomena yang memperlihatkan dunia kita ini mengecil dalam perhubungan manusia kerana kepesatan dan kepantasan teknologi maklumat. Peradaban globalisasi ini telah menjadi pengaruh yang besar dalam beberapa aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, ilmu serta pemikiran. Peradaban globalisasi ini juga merupakan antara penyumbang dan faktor kepada pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Globalisasi dapat kita pecahkan kepada 2, iaitu era Islam dan penjajahan barat. Era dominasi Islam mempunyai 4 bidang utama, iaitu agama, ilmu, ekonomi dan sains teknologi. Antara sebahagian besar era dominasi Islam terhadap peradaban dunia ialah mereka telah memberikan semangat globalisme yang sangat tinggi dan juga munculnya kepesertaan dalam setiap penjuru dunia. Untuk era penjajahan barat bermula pada gelombang kedua, iaitu sekitar tahun 1500 Masihi. Antara 3 peristiwa yang menjadi lambang kepada era globalisasi yang baru ialah yang pertama, jatuhnya kerajaan Islam Andalus sekitar tahun 1491, pelayaran Christopher Columbus dan penemuan benua Amerika sekitar tahun 1492, dan yang ketiga, kejatuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka di tangan Portugis sekitar tahun 1511. Seterusnya ialah mengenai peradaban acuan di Malaysia yang terdiri daripada peradaban Melayu yang merupakan teras peradaban majmuk di Malaysia.
peradaban Cina, India dan Timur Tengah yang membuka lebih ruang interaksi dan jaringan yang lebih luas di tanah Melayu. Seterusnya ialah peradaban Portugis, Belanda dan Inggeris yang mempunyai interaksi dan jaringan terhadap peradaban yang lebih rencang. Dan akhir sekali ialah era globalisasi yang merupakan kacukan pelbagai peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital. Transformasi sosial peradaban Malaysia yang terdiri daripada takbir urus dan pembangunan bermula pada tahun 1970 yang rata-ratanya ialah kemiskinan dan ketidaksamarataan, berganjak ke tahun 1980 hingga 1990 di mana kita mempunyai pembangunan industri dan penghijrahan. Di awal tahun 2000 pula kita mempunyai pembandaran dan kelas menengah, dan akhirnya bermula pada tahun 2010 kita menuju ke sebuah negara yang maju. Seterusnya mengenai pembangunan migrasi dan teknologi. Aspek ini telah membentuk kepada kemajuan dalam melahirkan perubahan sosial di mana yang miskin telah menjadi kelas menengah. Dari pertanian sara hidup ke komersial industri serta dari perdesaan ke kosmopolitan. Seterusnya, transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial berpaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian. Ini termasuklah perkongsian nilai sejagat, persamaan pendapat awam dan batas etnik nipis. Kerencaman sosial norma sejagat ini telah memberi impak kepada budaya politik baru, iaitu kebebasan bersuara, bersepatu paduan akses maklumat. Seterusnya nilai politik iaitu amanah, integriti, keadilan dan accountability. Akhirnya impak terhadap beberapa isu seperti rasuah, salah guna kuasa dan federalisme. Seterusnya bagaimana pula dengan konsep negara dan bangsa, Saudari Zakiah? Terima kasih Saudara Hafiz Haikal atas pencerahan yang sangat memberangsangkan. Negara merujuk kepada masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dan kehadiran badan pentadbiran yang dominan, kedua-duanya disebut sebagai negeri. Kerajaan yang bebas dan berdaulat yang mengawasi wilayah yang diperakui oleh negara lain adalah apa yang kita maksudkan apabila kita bercakap tentang negara. Sebuah negara menurut Undang-Undang Antarabangsa mengandungi elemen-elemen seperti penduduk iaitu rakyat dan populasi, wilayah sempadan, kerajaan dan kedaulatan. Daripada dimensi sejarah, istilah bangsa berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud lahir. Ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan satu kumpulan besar manusia. Bangsa itu lahir daripada sekumpulan besar manusia yang bersatu melalui keturunan dan penggunaan bahasa yang sama, yakni dalam satu kelompok yang sama. Walaupun wujud pelbagai perspektif, sentimen yang membentuk bangsa ialah perasaan kebersamaan atau belonging together. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa bangsa adalah kumpulan besar orang yang terikat antara satu sama lain melalui rasa kekitaan bersama dalam negara. Negara bangsa ialah gabungan dua dimensi utama, iaitu negara dan bangsa. Negara terbentuk dengan adanya tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempadan, kerajaan dan undang-undang. Negara bangsa adalah di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Pembentukan negara bangsa dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu satu bangsa satu negara, one state one nation, bangsa tanpa negara, nation without state, dan negara tanpa bangsa, state without nation. Keadaan ini bertitik tolak daripada satu kaum membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Ia akan melahirkan sebuah negara bangsa, sebagai contoh bangsa Jepun membentuk negara Jepun dan bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai otonomi sendiri. Misalnya, bangsa Melayu Patani di selatan Thailand, mereka mempunyai identiti bangsa tersendiri, tetapi negara dimiliki oleh orang-orang Thai. Senario ini berlaku apabila wujudnya sesebuah negara yang diperakui kedaulatannya, tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Sebagai contoh, Malaysia lahir sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing. Sekarang saya akan memberi laluan untuk Dr. Siti Khadijah untuk menerangkan serba sedikit mengenai konsep dan pembentukan
negara bangsa dalam acuan di Malaysia. Terima kasih. Hadirin dan hadirat sekalian, sebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watan yang lahir dalam satu negara, satu kumpulan dan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Malaysia sebagai satu entiti politik mula wujud pada 16 September 1963, ditubuhkan dengan menyatukan Persekutuan Tanah Melayu dan Borneo Utara yang sekarang dinamakan Sabah dan Sarawak. Perpaduan merupakan elemen yang amat penting dalam menzahirkan lanskip kestabilan politik dan seterusnya menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan kesejahteraan hubungan yang harmoni dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Sejarah telah mencatatkan peristiwa pemuafakatan politik dalam kalangan barisan pemimpin pelbagai kaum di ambang kemerdekaan dalam merencanakan tarikh keramat 31 Ogos 1957. Sejak merdeka, usaha murni telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam mengekalkan keharmonian dan tolak ansur dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Pada tahun 2018, Kuhasnan Kuhalim mengemukakan pandangannya dalam membentuk negara bangsa menurut acuan negara Malaysia. Penekanan haruslah diberikan terhadap beberapa perkara iaitu untuk mengurus isu perpaduan negara dan integrasi nasional. Acuan pertama yang terbina daripada kemahuan bersama rakyat mahu memerdekakan negara daripada penjajah Inggeris ialah permuafakatan politik dengan terbinanya Parti Perikatan UMNO MCA MIC pada 1954 dan semangat pemuafakatan kaum diteruskan oleh Barisan Nasional yang ditujangi Parti UMNO. Selepas berlakunya rusuhan 13 Mei 1969, usaha-usaha secara intensif bagi mencapai matlamat pembinaan negara bangsa mula dilaksanakan, khususnya menerusi rancangan dasar ekonomi baru. Kemudian muncul Wawasan 2020 yang menekankan terhadap keperluan wujudnya bangsa Malaysia yang mantap. Kesinambungan pembentukan konsep negara bangsa Malaysia berdasarkan acuan sendiri telah dilaksanakan melalui pelbagai saluran dan penekanan. Salah satu daripada saluran terpenting ialah pendidikan, memandangkan bidang ini berperanan sebagai wahana utama membentuk perpaduan masyarakat dan seterusnya mencorakkan pembentukan negara bangsa. Selain daripada itu, penekanan telah diberikan terhadap beberapa perkara, iaitu untuk mengurus isu perpaduan negara dan integrasi nasional. Melalui integrasi nasional, pembentukan konsep negara dapat dibentuk dengan memantapkan dasar-dasar pembangunan, iaitu dengan mengagihkan ekonomi secara adil di antara kaum miskin kaya, desa bandar dan wilayah. Seterusnya dengan memperkasakan lagi pemahaman dan penghayatan prinsip rukun negara, ini dapat membantu merealisasikan kesinambungan dan kemakmuran hidup dalam negara Malaysia yang aman, damai dan sejahtera. Terima kasih Dr. Khadijah di atas penerangan tersebut. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada panel yang kedua, Tuan Muhammad Hafiz Sufi. Baiklah Tuan, bagaimana pula dengan kepelbagaian idea bangsa idaman dan perbahasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator kita Muhammad Hafiz Saikal bin Muhammad Taufik. Berkaitan dengan soalan yang diketengahkan berkenaan penyatuan kaum dalam pembinaan bangsa idaman, tapi sebelum itu terima kasih sekali diucapkan kepada saudara moderator kita Muhammad Hafiz Saikal kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan 2-3 patah kata berkenaan isu yang dibincangkan pada ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan, konsep bangsa idaman bukan suatu konsep yang baru. Sejak dahulu lagi kesatuan bangsa sememangnya sudah ditekankan dalam semat jati diri setiap bangsa dan agama. Terngiang-ngiang lagi kata-kata dalam syarahan orang tua-tua dahulu yang mengatakan bahawa yang menguatkan bangsa Melayu melawan penjajahan adalah bukan kerana senjata mereka, bukan kerana keris mereka, bukan kerana busur panah mereka, namun iaitu tidak lain dan tidak bukan Allah dengan kesatuan satu bangsa mereka sendiri. Pandangan terhadap konsep yang bercirikan wilayah dan bangsa adalah kesaksamaan. Dalam satu-satu wilayah, sempadan atau
boundary tertentu, terdapat pelbagai perbezaan identiti, ciri-ciri budaya dan juga cita rasa. Menurut saya, identiti berkumpulan atau collective identity adalah bersesuaian dengan suasana kemajukan masyarakat Malaysia. Pembinaan bangsa adalah usaha bersama seluruh rakyat bagi meletakkan bangsa dan negaranya setaraf dengan bangsa dan negara yang lain. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk yang berkepelbagaian kaum. Usaha untuk menyepadukan kaum melalui proses pembinaan bangsa perlu dilaksanakan. Proses itu bertujuan menyedarkan warganya mengenai harga diri bangsa yang merdeka dan berdaulat serta mampu membangunkan sebuah negara yang maju. Kita tidak boleh dimanggungkan hanya dalam aspek ekonomi semata-mata. Ia mesti dan seharusnya menjadi sebuah negara yang membangun sepenuhnya sepanjang semua dimensi dari sudut ekonomi, politik, kerohanian, psikologi dan budaya. Okey, Profesor Dr. Alia, bagaimana pula dengan kepelbagaian agama, pendidikan dan hubungan antara kaum? Terima kasih kepada pengacara. Rakyat Malaysia terdiri daripada penganut beragama Islam, Buddha dan juga Hindu yang telah lama hidup dalam kalangan masyarakat sehingga hari ini. 63% adalah rakyat beragama Islam, 17% ialah agama Buddha dan 6% adalah penduduk beragama India. Walau bagaimanapun, kita masih tidak lari dari menghadapi isu-isu yang timbul berikutan kepelbagaian agama yang justru semakin muncak terutamanya dalam kalangan rakyat Malaysia. Antara isunya ialah isu ibu tunggal Low Siew Hong yang terpisah dari anak-anaknya disebabkan oleh menganut agama yang berlainan. Ia akan menimbulkan perbalahan antara penduduk penganut beragama Islam dan juga Hindu berikutan masalah ini. Isu lawangan azam juga dianggap sebagai satu bentuk gangguan kepada penduduk bukan beragama Islam. Hal ini kerana mereka menganggap lawangan azam itu sebagai satu bentuk pencemaran bunyi sehingga mengganggu tidur penduduk bukan beragama Islam di kawasan perumahan di Shah Alam. Hal ini patut diambil serius kerana ia memberi impak yang besar kepada penduduk beragama Islam di Malaysia sehingga boleh menimbulkan perasaan ketidakpuasan hati dan menjurus kepada perpecahan kaum. Isu sekolah vernacular telah lama menjadi duri dalam daging dalam pembinaan sistem pendidikan di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh segelintir rakyat yang tidak bersetuju dengan pembangunan sekolah-sekolah vernacular ini yang disebabkan oleh sistem sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pertama dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 3 jenis sekolah vernacular termasuk Melayu, Cina dan Tamil. Penggunaan bahasa ibunda kaum masing-masing telah mewujudkan perasaan ketidakpuasan hati di kalangan rakyat Malaysia kerana murid-muridnya tidak menggunakan bahasa Melayu yang telah lama menjadi bahasa utama di Malaysia. Merujuk kepada statistik kajian soal selidik yang dijalankan oleh Malaysia kini, sebanyak 51% responden bersetuju dengan pendidikan sekolah kebangsaan, manakala 49 responden tidak bersetuju dengan usul tersebut. Ia menjurus kepada permintaan untuk memansuhkan sistem sekolah vernacular tetapi ditolak keras oleh kerajaan. Isu rasism di kalangan rakyat masyarakat Malaysia pula semakin muncak dari semasa ke semasa. Tetapi apa itu rasism? Ia merujuk kepada sikap bangga diri yang dirasakan seseorang itu terhadap dirinya. Dia juga merasakan dirinya lebih baik dari individu yang berbangsa lain. Kajian mendapati bahawa Malaysia ni tergolong dalam 11 negara paling tinggi yang menyumbang kepada masalah rasism, yang disebabkan oleh sikap segelintir individu yang sentiasa memandang enteng akan isu perkauman sehingga mengganggu kaum lain. Tetapi apa faktornya? Faktor yang tercetus dari sistem rasism ini disebabkan oleh sikap dan pemikiran individu tersebut. Pengaruh daripada keluarga juga menyumbang kepada masalah rasism. Ibu bapa yang mempunyai sikap rasism dan prejudis yang tinggi terhadap bangsa lain akan memberi pengaruh yang buruk kepada anak-anak dan seterusnya akan membentuk anak-anak yang bersikap rasism. Ketiga pula ialah stereotip. Stereotip ini tidak lagi asing di kalangan masyarakat Malaysia yang turut menyumbang kepada peningkatan masalah rasism. Hal ini kerana kita telah menanam satu stereotip dalam diri kita terhadap bangsa lain berdasarkan individu tersebut. Sebagai contoh, kita sering melihat orang berkulit hitam sebagai individu yang jahat hanya disebabkan oleh warna kulit dan bukannya sikap mereka. Terima kasih Profesor Dr. Alia. Baiklah, seterusnya untuk panel kita yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan. Dr. Ashikin, bolehkah Dr. Ashikin memberikan sedikit pencerahan dan penerangan
mengenai topik kita pada hari ini. Terima kasih saudara dan saudari. Pada pandangan saya, dari sudut ekonomi kaum di Malaysia ini, masih tidak mencapai kesamarataan. Sejak pemerintahan British sehingga sekarang, ketidaksamarataan pengagihan kekayaan negara telah mewujudkan jurang sosioekonomi, kemiskinan dan pemingkiran antara kaum. Faktor ini telah menjadi titik permulaan konflik dan rusuhan kaum seperti peristiwa 13 Mei 1969, 1997 dan 2001. Semasa rusuhan kaum dahulu, masyarakat Melayu mencatatkan kadar kemiskinan tertinggi sehingga 64.8% dan sekarang kaum Cina menghadapi jurang kekayaan yang besar kerana bagi setiap RM1 yang diperoleh oleh Cina di B40, mereka yang berada di T20 memperoleh RM6. Masyarakat India juga sering diterabai dan menghadapi masalah pengangguran sebanyak 4.7% pada tahun ini. Apa yang saya dapat ulaskan tentang politik di Malaysia ialah kita masih belum terlepas daripada politik yang beridentitikan agama dan kaum. Parti-parti politik seperti UMNO, MCA dan MIC telah mewakili kaum-kaum terbesar sejak sebelum merdeka lagi. Jadi, kita masih belum bertemu dengan parti-parti politik yang menjajah slogan-slogan seperti hak keistimewaan orang Melayu, kedaulatan orang Melayu Islam dan sebagainya. Jadi, kerajaan tetap gagal untuk melihat realiti-realiti kehidupan yang dihadapi kaum lain dan berlakunya penindasan. Lebih malang, hanya kerana memperjuangkan agama dan kaum, kita menutup mata dan telinga terhadap segala ketidaktelusan yang berlaku dalam politik dan pentadbiran. Akhir sekali, saya juga ingin mengupas tentang diskriminasi kaum dalam pekerjaan yang berlaku dalam sektor awam dan swasta disebabkan stereotip, berat sebelah dan prejudis. Banyak situasi yang kita dapat lihat berlaku di Malaysia seperti tidak mengambil pekerja, tidak menaikkan jawatan, tidak melantik wakil daripada kaum tertentu. Polisi dan proses amalan tempat kerja tersebut hanya mempertimbangkan budaya dominan sebagai norma. Jelas kita dapat lihat terdapat satu kaum yang dominan dalam sektor kerajaan dan juga satu kaum lagi menjadi dominan dalam sektor swasta. Kita tidak sedar bahawa mendahulukan orang kita sendiri boleh memudaratkan perpaduan negara, terutamanya jika kita memilih pekerja yang kurang mahir atau profesional hanya kerana warna kulit mereka. Baik, itu sahaja input saya pada pagi ini. Saya berharap kita dapat mencari jalan penyelesaian yang baik bagi menyelesaikan masalah diskriminasi kaum dalam ekonomi, pekerjaan dan politik. Untuk kesimpulan kita pada topik hari ini, saya menjemput Tuan Muhammad Hafiz Sufi atau mungkin Dr. Siti Khadijah sendiri. Secara kesimpulannya, bolehlah dikatakan jika kita nak wujudkan bangsa idaman ni, kita boleh mula dengan sekecil-kecil perkara seperti rasa hormat antara satu kaum antara kaum tu haruslah diwujudkan walau berbeza agama dan budaya. Iaitu kalau kita nak wujudkan satu bangsa kaum yang bersepadu dan kesamaan ini, kita boleh mula dengan sekecil-kecil perkara seperti membantu mereka, menolong mereka, tak kisahlah macam nak tolong mereka buang sampah ke, nak tolong mereka membantu uruskan pokok bunga mereka semasa mereka tak ada ke, itu semua terpulang. Jikalau dengan perkara sekecil ini kita dapat sematkan di dalam setiap diri warga negara Malaysia, sudah tentu negara yang berbilang kaum dan harmoni pada waktu akan datang dan akan dapat diwujudkan. Terima kasih. Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat disimpulkan pada pengongsian kita pada hari ini ialah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran daripada luar. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di Tanah Melayu. Oleh itu, wujud masyarakat berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di Malaysia. Kehadiran kelompok-kelompok inilah yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya raya budaya, adat resam, bahasa dan latar belakang kebudayaan yang berlainan menjadikan negara ini tarikan masyarakat luar. Nampaknya masa telah mencemburui kita dan kita telah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana telah bersama kami sehingga ke penghujungnya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu dan hari yang sama dalam rancangan Malaysia Hari Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.